Baik, dalam kita menghadapi suasana ataupun keadaan yang sangat getira sekarang ini, kita berperang dengan sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Dan dalam keadaan sebegini, pastinya kita juga mendapat perkabaran yang agak sedih, perkabaran duka apabila ada sanak saudara ataupun sahabat handai kita yang terdekat meninggal dunia dalam keadaan tempoh sekarang ini. Dan kebiasaannya bila kita tahu ada siapa-siapa yang meninggal dunia, jadi menjadi kepada kita juga, amalan kepada kita juga menziarahi, kan, mengunjungi di pusara dan menyertai solat sunat untuk jenazah dan sebagainya. Tapi dalam keadaan kekangan sebegini, mungkin ada cara lain juga yang boleh kita lakukan, kan. Jadi ini mungkin kita nak kongsikan berkenaan dengan tata cara solat jenazah gaib. Dan kita nak bersama dengan Dr. Ahmad Zaki Muhammad Ali atau Tahir, Ketua Penolong Mufti Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. Kita bersama dengan beliau. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Baik. Doktor, dalam keadaan sebegini, kan, dalam kekangan sebegini, kadang-kadang kita rasa macam tak sempurna apabila kita ada sanak saudara, kan, ahli keluarga ataupun sahabat handai yang meninggal dalam keadaan PKP sekarang ini. Kita tak boleh nak ke sana, kan? Jadi mungkin doktor boleh kongsikan bersama kita lah berkenaan dengan solat jenazah gaib ini. Mungkin yang boleh kita lakukan untuk jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dalam keadaan sekarang kita tak dapat untuk solat dalam keadaan biasa. Justru cara yang terbaik adalah kita melakukan solat jenazah gaib. Itulah yang terbaik. Di mana solat jenazah gaib ini adalah satu cara kita bersolat tanpa jenazah ada di hadapan kita. Di mana dari segi pensyariatannya, perkara ini telah dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana berlaku kematian kepada seorang raja yang beragama Islam, iaitu Raja Najasyi, di mana Nabi SAW melalui perantaraan wahyu, beliau telah mengetahui tentang kematian tersebut. Lalu Nabi SAW, sebagaimana disebut oleh Abu Hurairah di dalam hadis, menyatakan bahawa anna Rasulullah SAW na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi faraja ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Di mana Abu Hurairah menyatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW memberitahu tentang kematian Najasyi pada hari Najasyi itu meninggal. Ini adalah mukjizat. Bagaimana Rasulullah boleh tahu peristiwa yang berlaku beribu-ribu batu ataupun dalam jarak yang begitu jauh pada masa yang sama. Kemudian Rasulullah SAW telah mengajak umat Islam pergi ke masjid, lalu mereka membuat saf dan bertakbir 4 kali, iaitu sembahyang jenazah. Ini adalah sembahyang jenazah secara gaib dan inilah perkara yang kita boleh lakukan sekarang. Kita boleh lakukan untuk melakukan solat jenazah kepada orang-orang yang telah meninggal umpamanya kerana terkena COVID. Dan juga orang-orang tersayang yang lain. Kita boleh lakukan perkara tersebut. Itulah Puan. Doktor, nak tahu juga dalam tempoh berapa lama tu kita boleh solat jenazah gaib ni? Sebab dia kata kalau setahun, kalau dapat tahu je terus solat. Tapi mungkin ada tempoh-tempoh masa yang diberikan? Berkenaan dengan tempoh masa, memang ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyatakan bahawa ianya dalam tempoh 3 hari. Namun, jumhur ulama menyatakan bahawa ianya boleh dilakukan pada bila-bila masa. Walaupun bagi tempoh masa yang panjang. Umpamanya, katakanlah dia tak tahu kematian sahabat dia. Lalu selepas berlalu beberapa tahun, dia dapat tahu tentang kematian sahabat dia. Maka pada ketika itu, dia boleh untuk melakukan solat gaib kepada sahabatnya tersebut. Inilah pendapat jumhur dan inilah pendapat ramai yang dipakai, yang diguna pakai di dalam masyarakat kita hari ini. Doktor, boleh kongsikan bersama kami juga dengan penonton Malaysia hari ini berkenaan dengan tata cara dan juga niat untuk menjalankan solat jenazah gaib ini? Daripada segi tata cara melakukan solat gaib ini
sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis Nabi SAW berkenaan dengan Najasyi itu, iaitu caranya adalah sama sebagaimana solat jenazah yang biasa, iaitu mengandungi 4 kali takbir. Di mana takbir yang pertama kita takbiratul ihram dan niat dengan untuk solat jenazah gaib. Dan yang keduanya niat dia sebagaimana yang tertera itu, usolli ala, kalau sekiranya dia itu seorang perempuan, kita sebut ala hazihil mayyitah, kalau sekiranya seorang lelaki ala hazal mayyiti al-ghaibi, dan begitulah seterusnya. Di mana yang kedua selepas takbir ialah meletakkan tangan kepada awal permulaan dada, sebagaimana takbir yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana yang disebut dalam riwayat Al-Bazzar yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i, iaitu inda sadrih. Nabi meletak tangan dia di sisi dada, iaitu di sisi dada ni maksudnya adalah sekitar pusat lah, sama ada atas pada pusat ataupun pada pusat ataupun bawah pada pusat, iaitu dengan lafaz bahasa Arab inda sadrih. Dan ada riwayat ala sadrih dan juga beberapa riwayat yang lain lah. Yang ketiga, selepas selesai membaca Al-Fatihah, lalu bertakbir pula kali kedua, mengangkat tangan untuk selawat kepada Nabi SAW. Dan sekurang-kurang selawat ialah Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurang selawat. Kemudian yang keempat ialah selepas daripada selawat, takbir lagi, kali ketiga, iaitu kita mendoakan kepada jenazah tersebut. Sekurang-kurang doa, Allahumma arhamhu waghfir lahu. Itu yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Namun begitu, kita boleh juga tambah dengan doa-doa yang lain untuk jenazah tersebut. Ini adalah dibolehkan di syarak. Dan yang terakhirnya selepas dan seterusnya bertakbir kali keempat, dengan membaca doa untuk kita semua seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna waghfir lana wa lahu. Itu disebut di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Jadi bila kita telah 4 kali takbir, maka seterusnya terakhir adalah mengucap salam sebagaimana biasa, sebelah kanan dan sebelah kiri, kemudian selesailah solat tersebut. Jadi ini antara tata cara dia lah. Dan doa-doa yang lain yang banyak lagi yang biasa kita guna, yang digunakan oleh masyarakat kita, itu adalah satu perkara yang baik yang kita boleh teruskan. Apabila kita membaca doa-doa yang jelas tertera di buku tersebut, itu adalah perkara yang sangat baguslah yang kita boleh lakukan bersama. Baik. Doktor, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Ya, mungkin ini menjadi satu panduan buat kami semua. Terima kasih banyak-banyak, iaitu Dr. Ahmad Zaki Muhammad Ali atau Tahir, Ketua Penolong Mufti, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. Diharapkan anda semua faham dan kita sudah maklum berkenaan dengan solat jenazah gaib ini. Mungkin ini antara sumbangan kita kepada kaum keluarga, sahabat handai, walaupun kita tak dapat bertemu di depan mata, tetapi inilah sikit yang kita boleh lakukan buat mereka.